Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, Puan Mudirah Madrasah Darul Samin, Puan Hajah Latifah binti Haji Kedah. Yang saya muliakan para asatizah, juri-juri dan staf-staf sokongan sekalian. Dan yang saya kasihi rakan-rakan sebagongan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana telah mengumpulkan kita dalam salah satu taman-taman surga Allah di atas muka bumi ini, iaitu Majlis Ilmu yang dipenuhi dengan banyak malaikat yang sentiasa berdoakan orang-orang yang menghadiri Majlis Ilmu. Dan bersyukur kita sekali lagi kerana Allah telah mengumpulkan kita di dalam salah satu hari dan bulan yang di mana terlahirnya insan dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Aziz bin Ahmad, selaku tuan moderator pada hari ini. Di sebelah kiri saya, panel yang pertama, Ustaz Syed Al-Yamin. Apa khabar Syed? Alhamdulillah, khabar baik. Di sebelah kiri saya ada panel yang kedua. Di sebelah kanan saya ada panel yang kedua, iaitu Saudara Safan Omar. Apa khabar Safan? Alhamdulillah, saya baik. Bersama kita hari ini untuk mengupas satu topik topik forum kita pada hari ini, iaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercakap tentang akhlak, Ustaz Syed tahu tak apakah itu akhlak yang sebenarnya? Boleh tak bagi penjelasan sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalih wa adada kamalih. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator Muhammad Aziz bin Ahmad yang menanyakan soalan sebenar tadi, apakah itu akhlak? Okey, baik. Akhlak ini adalah satu perkara ataupun satu perbuatan yang kita lakukan yang boleh mencerminkan kita ni, diri kita ni, peribadi kita ni, sama ada baik ataupun buruk akhlak kita. Okey, jika kita, apabila kita ni jaga akhlak kita dekat mana sekalipun kita berada, dekat kisahlah dekat mana sekalipun kita bawa, kita jaga, kita muliakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga dia dekat, tak kisahlah dekat rumah ataupun dekat kawasan awam ataupun dekat masjid dan sebagainya. Ketahuilah, percaya dan yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang seperti ini, iaitu orang yang apa? Siapa tu orang yang apa? Orang yang menjaga akhlaknya dan cuba menyempurnakan akhlaknya sebaik-baiknya. Akhlak ni bukannya sekadar perbuatan yang kita lakukan, tapi cara kita melakukan sesuatu perkara itu pun memainkan peranan penting untuk kita menjaga akhlak kita dalam aspek diri kita ataupun luaran kita. Okey, sekian daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada jawapan yang diberikan senior sebentar tadi. Alhamdulillah, sekarang ni kita tahu apakah itu akhlak yang sebenarnya. Tapi kan, kenapa kita kena ada akhlak? Kalau korang tak tahu, marilah sama-sama mendengarkan jawapan yang akan dibentangkan oleh saudara Safan
Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nafas untuk bersama-sama di dalam program Forum Maulidur Rasul pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan yang diberikan tadi. Jadi, kenapa kita perlu ada akhlak? Kenapa kita perlu ada akhlak? Ini kerana akhlak ini adalah di antara salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dahulu, Nabi mulakan dakwah bukan secara terang-terangan, tetapi Nabi mulakan dakwah secara tersembunyi. Dan di antara elemen-elemen dakwah Nabi dahulu ialah menunjukkan akhlak yang mulia. Pada satu hari, ada seorang nenek ni, dia tekad untuk keluar daripada kota Mekah kerana ajaran Nabi kita. Jadi ketika nenek ni mahu keluar daripada kota Mekah tersebut, ada seorang pemuda menawarkan pertolongan kepada nenek tersebut untuk membantunya membawa barang. Jadi nenek tu pun sukalah, kan? Ada orang suka dia, ada orang nak tolong dia. So dia pun terimalah penawaran tersebut. So ketika dalam perjalanan ke destinasi mereka, nenek ini bercerita tentang Nabi Muhammad SAW kepada lelaki tersebut. Tapi nenek ini cerita bukan cerita baik, dia cerita buruk pasal Nabi kita. Dia hina Nabi kita, dia maki Nabi kita, kan? Tapi lelaki ni hanya mendiamkan diri sahaja. Dan sehinggalah tiba di destinasi akhir mereka, nenek ini bertanya kepada lelaki tersebut, "Wahai anak muda, siapakah nama kamu?" Lelaki muda itu jawab, "Aku ialah Muhammad." Kemudian nenek itu macam kurang dengar dan dia bertanyakan sekali lagi, "Wahai anak muda, siapakah nama kamu?" Kemudian lelaki itu menjawab lagi, "Ya, aku ialah Muhammad, nenek. Akulah lelaki yang engkau ceritakan sepanjang awal perjalanan kita sehingga akhir perjalanan kita sekarang ini." Kemudian nenek tersebut diam, lalu menangis dan sambil mengucap kalimah syahadah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." So nampak tak? Nabi kita ni kena maki, kena hamun, dia tak marah pun. So kerana itulah kita perlu ada akhlak yang mulia. Kerana point out dia kat sini, akhlak ini menuntut jiwa yang pengasih dan bersikap lemah lembut. Jadi sekian daripada saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. InsyaAllah. Terima kasih atas jawapan yang dibentangkan sebentar tadi. Okey, Pak Syed, dalam banyak jawapan yang telah diberikan panel kita sebentar tadi, saya tertanya lah, apa gunanya akhlak dalam kehidupan seharian kita, Syed? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator yang menanyakan soalan tadi. Apakah guna akhlak dalam kehidupan kita, kan? Okey, baik. Soalan ni saya nanti-nantikan daripada tadi sebenarnya. Okey, baik. Akhlak ini Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan alam ini, kehidupan dalam dunia ini, dalam galaksi ini, cakrawala ini, Allah jadikan semua benda ada akhlak dan penuh dengan akhlak. Jadi seperti mana Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang paling mulia, paling agung. Jika tiada Nabi Muhammad SAW, tiadalah akhlak.
Jika ada Nabi Muhammad SAW, itulah nama Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita yang membawa akhlak yang paling mulia dan paling agung dalam dunia ini. Tiada siapa yang boleh tiru Nabi Muhammad SAW punya akhlak. Ada yang boleh tiru? Siapa boleh beritahu saya siapa yang boleh tiru akhlak Nabi Muhammad SAW? Tiada siapa yang boleh tiru akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dengan dakwah yang pertamanya, dengan secara berdiam-diam. Jika saya salah, tolong betulkan saya. Secara diam-diam, senyap-senyap, dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW telah membawa akhlak dan mengajarkan kita akhlak. Betapa banyaknya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Contohnya, adab masuk masjid, adab keluar masjid, adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab dengan guru, adab dengan ibu bapa dan sebagainya. Nak saya cakap, nak saya ungkapkan satu persatu, tidak terungkap untuk saya jelaskan kepada anda semua. Betapa mahalnya, betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW yang telah diajarkan untuk kita. Jadi dalam syair Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjelaskan dalam syairnya, al-adab fawqal ilm. Maksudnya adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Bukannya adab ini, akhlak ini lebih bawah, lebih rendah daripada ilmu. Jika lebih rendah daripada ilmu, apa gunanya akhlak kita pada hari ini? Jika ada Nabi Muhammad SAW, disebabkan Nabi Muhammad SAW, itulah pentingnya akhlak untuk kita semua. Okey, baik. Imam Syafi'i pun dia menuntut ilmu, ada seorang guru dia yang mengajarkan adab akhlak kepadanya. Imam Syafi'i, siapa tak kenal? Seluruh dunia kenal Imam Syafi'i. Dia sanggup, walaupun guru itu membela biri-biri, Imam Syafi'i ni mencium tapak kaki gurunya kerana gurunya mengajarkan adab kepada Imam Syafi'i. Rasulullah SAW bersabda, an aktsari ma yudkhilun nas wal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Orang yang paling banyak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, orang yang baik, cantik, mulia adabnya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut untuk sekalian Arab, adab kita, akhlak kita bukan kita nak tunjuk kat manusia sahaja. Adab kita ni menyeluruh. Cara kita menyampaikan, cara kita perbuatan kita yang kita lakukan alam ini, kita adab kita dengan pokok pun kita ada adab. Bukan sekadar dengan manusia, tapi sekalian makhluk. Jadi apa guna adab ni dalam kehidupan kita? Adab ini untuk kita, untuk menjamin diri kita ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya apabila kita jaga adab, iaitu adab itu menyampaikan cinta kita, cinta Allah dan cinta Rasulullah kepada diri kita, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya, wallahu alam. Terima kasih kepada panel pertama kita atas jawapan yang diberi sebentar tadi. Okey, soalan terakhir saya yang akan diberikan kepada panel terakhir kita. Okay, Sofan, hari ni kita tahu apa itu akhlak, apa gunanya akhlak dan kenapa kita kena ada akhlak, betul tak? Betul. Sofan cuba share sikit beberapa akhlak yang kita boleh contoh ataupun praktikan di mana-mana sahaja kita berada, sama ada di rumah, di tempat sekolah ataupun di tempat awam sekalipun. Okey, cuba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi contoh akhlak baginda yang boleh kita praktikkan di mana-mana sahaja, saya bagi dua. Okay. Yang pertama ialah sentiasa berlembut di dalam ucapan dan setiap tindakan. Kita berlembut dalam ucapan, bukan lembut je saja tau. Kita lembut maksudnya bercakap dengan nada yang sopan dan tiada sebarang unsur penghinaan. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah bila orang yang tengah marah pun, bila dengar kita cakap dengan nada yang sopan dan tiada sebarang unsur penghinaan pun, bila dia nak marah pun, dia dengar kita cakap, dia tak jadi nak marah. Gitu.
So yang kedua ialah sentiasa bersabar. Kita dapat nampak kan dari kisah pertama tadi, yang Nabi ni mempunyai apa? Dia nenek pun dia maki hamun pun dia masih diam. So kalau kita nak jadi orang yang baik, kita ni kena sentiasa bersabar lah, kan? Okay. Lagi satu saya nak tambah sikit tentang soalan saya tadi. Kenapa akhlak kita, saya nak share ya, tentang satu hadis ni. Inna min aqrabikum ilayya wa aqrabikum, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasilakum akhlaqan. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai di antara kalian ialah mereka yang paling cantik akhlaknya di antara kalian, dan mereka itu adalah tempat duduknya paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak. Riwayat Al-Tirmidzi. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah, selesai juga sesi forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel-panel jemputan kita kerana sudi menjawab soalan-soalan yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Moga-moga apa yang kita dengar pada hari ini bukan setakat dengan kosong sahaja, tapi kita dapat amalkan dan sampaikan kepada orang yang ada di sini. Walaupun kita dapat amalkan banyak pun, dapat amalkan sikit sahaja pun, itu pun cukup lah. Kerana amalan yang disukai oleh Allah adalah amalan yang istiqamah ataupun amalan yang berterusan. Akhir kata saya, saya mau menutupi sebelum saya menutupi majlis forum kita pada hari ini, saya akan memberi sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatukum tablughuni." Maksudnya bersalawatlah ke atasku walaupun selawatlah ke atasku walaupun kamu berada di mana sahaja. Maka sesungguhnya selawat kamu itu akan sampai kepadaku. Itu sahaja kepada kami. Yang baik kepada Allah dan buruk kepada kelemahan diri kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Soalan daripada ketua juri, kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Dalam kita menerusi dunia tanpa sepadan, okey, berdasarkan teknologi, sebagai seorang pencetus ummah, wa imam, orang kata da'i zaman sekarang, apa orang kata indikator yang boleh kita guna untuk memperbanyakkan lagi anak muda mengetahui tentang akhlak Rasulullah supaya mereka boleh mengikutinya? Boleh? Ulang soalan, dalam mendaki dunia teknologi ketika ini, apakah indikator yang boleh digunakan oleh pencetus ummah ataupun da'i untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak muda mengenai akhlak Rasulullah supaya mereka mengikutinya? Boleh? Terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kita boleh guna untuk menarik orang muda zaman sekarang ni kan, untuk meminati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita boleh buat. Sebab apa? Sebab kita boleh. Sebab kita boleh. Jadi kita ni sebagai masyarakat yang dilahirkan daripada dekat Malaysia ni, majoriti orang Islam, kita membawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepada di mana saja kita berada. Itu saya cakap tadi,
kita boleh menarik minat orang, kita boleh menarik perhatian orang dengan kita menunjukkan gaya kita, akhlak kita, sopan dan santun kita kepada orang ramai. Bila kita tunjukkan kita punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tiada kata lain untuk orang tidak mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Kita boleh mula daripada sikit. Contohnya kita mula solat berjemaah dekat masjid. Bukan sebab kita ni sebagai lelaki, kalau kita tak solat berjemaah di masjid ni, bukan lelaki lah. Sebab Nabi Muhammad SAW menterapkan supaya kita ni solat kat masjid. Kalau zaman Nabi dulu, orang tak solat dekat masjid, kena bakar rumah. Sekarang ni macam mana ni? Kalau tak solat kat masjid, takkan nak bakar rumah? Jadi kita boleh terapkan ke orang muda zaman sekarang ni untuk solat dekat masjid, join kuliah tentang akhlak Rasulullah, mulianya akhlak Rasulullah SAW. Sekian daripada saya. Bismillah. Okey, saya ada soalan. Profesor. Soalan saya senang je, insya-Allah. Antara orang yang berakhlak tapi ilmu tak ada, ataupun ilmu sikit, dengan orang yang berilmu, tinggi ilmu tapi tidak berakhlak, mana yang baik? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Antara orang yang berakhlak dengan orang yang berilmu, orang yang berakhlak itu lebih mulia daripada orang yang berilmu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW pun telah menerangkan orang di dalam syurga itu an aktsari ma yadkhilun nas wal jannah faqala taqwallahi wa husnul hulki. Orang yang paling banyak dalam syurga itu adalah orang yang berakhlak, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada kata lain untuk dia tidak mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala bisawab. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.